Bandar Besar Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya, itu adalah satu negeri-negeri yang menjadi tumpuan generasi muda untuk datang bekerja dan sebagainya. Tapi keterdesakan tu kan tak ada pilihan lain. Kalau sewa rumah harga beribu, itu saja pilihan yang ada, terpaksa balik tidur je. Bila sentuh tentang selera, of course selera kita ni kita nak yang selesa, tetapi kemampuan kita bagaimana pula dengan tangga gaji mungkin tidak seiring dengan kos sara hidup yang kita tempuh sekarang ni. Kita nak berbincang lebih lanjut berkenaan dengan topik bilik sewa harga melampau bersama dengan tetamu istimewa kita. Ini dia kita nak perkenalkan Dr. Suraya Ismail, Pengarah Penyelidikan Institut Penyelidikan Khazanah KRI. Terima kasih Doktor bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank you for having me. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tadi kita pun dah tengok sedikit paparan yang dilaporkan oleh wartawan MHI sendiri. Saya nak tanya pandangan doktor. Ada kata tadi ejen kata tak apalah, kan? Asal bersih, asal boleh. Jadi itu antara pandangan ejen lah. Dan kita melihat bagaimana harga bilik ni, saya rasa tahun demi tahun akan meningkatlah, lebih mahal, kan? Sebab tuan rumah pun tahu mereka akan mendapat orang-orang yang terdesak untuk dapatkan tempat tinggal hanya untuk berehat. Pandangan doktor berkenaan dengan isu bilik sewa yang mahal ni. Terima kasih. Saya melihat fenomena ini dari segi pasaran sewa itu sendiri. Saya suka perkataan yang you mention, which is mereka yang terdesak. Apabila seseorang itu terdesak, makna pasaran itu bukan lagi ada efisiensi. Sebab dalam satu pasaran yang bebas dan efisien, kita mesti ada mereka yang menyewa dan mereka yang memberi sewaan, di mana ada kesinambungan dari segi rumah yang elok dan selesa dengan mereka yang memberi rumah yang elok dan selesa. Di sini adanya berlaku satu isu yang saya rasa sangat tidak baguslah kalau kita tidak tangani, di mana penyewa tidak mempunyai option atau pilihan untuk berada dalam rumah yang selesa atau unit yang selesa kerana satu, nampak gaya landlord ataupun mereka yang memberi sewaan mempunyai kuasa monopoli ataupun oligopoly, di mana mereka price givers. Dia cakap kita kena ambil sebab kita tidak ada pilihan. Jadi itu adalah satu masalah pasaran yang mana kita perlu perbaiki. Itu satu isu orang kata makro lah. Tapi fenomena ini, as you rightly mention juga, dia tidak berlaku di kawasan kata Setiawan, Lumut, Gerik. Saya dulu duduk di Gerik, Hulu Perak. Tetapi di bandar-bandar yang mana peluang pekerjaan sangat tinggi. Bila peluang pekerjaan sangat tinggi, jadi ada migrasi dari luar bandar ke bandar. Dan bila datang seorang-seorang, berbeza dengan datang dengan keluarga. So you memang nak mendapat rezeki yang baik. Jadi bagi you, biarlah rumah tu ala kadar. Tapi bagi sesebuah negara yang madani, sesebuah city yang madani, yang mempunyai aspirasi untuk menjadi negara pertama, first world country, ini bukan kehidupan wajar yang patut kita sokongi. Jadi bagi saya fenomena ini berlaku, pengamatan daripada KRI juga, kita ada juga banyak buat research. Ini berlaku lebih kepada kawasan-kawasan bandar pesat. Dan di kawasan luar bandar belum lagi. Tetapi saya juga nak bincang sikit, boleh saya lebihkan di sini. Walaupun kawasan bandar ni dikatakan tempat pesat, lepas tu tak ada option, tetapi kalau kita dah lihat pada data statistik, lebih kurang 700,000 rumah adalah kosong atau vacant. Jadi ada juga mereka yang tidak mahu memberi sewaan. Jadi kita kena kupas dengan lebih banyak, dan sini kita akan kupas lagi lah. Okey, bila doktor menyentuh tentang tidak ada pilihan, jadi kita mengambil apa sahaja yang di depan mata mengikut kemampuan. Tetapi harus kita ingat juga, bukan sahaja dalam kalangan orang bujang, tetapi mereka yang berkeluarga juga memilih untuk menyewa. Apatah lagi kalau keluarga juga dari bandar yang besar, kadang-kadang sampai dah beranak pinak pun masih tinggal dengan ibu bapa. Apakah antara mungkin punca yang menyebabkan kadar sewaan itu tinggi selain daripada tuan rumah sendiri yang mengikut selera mereka menaikkan harga sewa bilik? Saya suka soalan ini, Rina. So basically pasaran mereka yang memberi sewa ini terdiri daripada kepelbagaian jenis landlord.
Satu yang membeli spekulatif dan dia nak jual, dia nak sewa. Sewa itu mesti menampung harga dia bayar mortgage every month. Itu orang kata dia nak flip kan. Dan satu lagi jenis mungkin dia beli sebagai katakan ini adalah income sampingan saya supaya saya ada satu rumah, satu lagi saya akan orang kata menampung kehidupan saya, income. Satu lagi jenis adalah what we call di negara barat sini, kami pengamatan kami tak banyak lagi, what we call institutional holding. Makna kata property agent ramai-ramai pegang di perumahan. Tapi itu yang saya nampak tadi, dia pun buat kehidupan tidak wajar pada mereka yang sepatutnya dia jaga sebab dia profesional. Okay, mari kita rumuskan satu-satu ya. Bagi mereka yang beli untuk flip, masalah sekarang adalah harga rumah mahal. Bila harga rumah mahal, jadi sewa ataupun mortgage ni akan tinggi. Jadi itu yang dia pecah jadi 5-6 bilik tu sebab dia nak tampung dia punya harga mortgage bayaran every month. Jadi dia tak boleh bagi seorang je. So ini adalah mentality orang nak, orang kata opportunistic. Saya nak game the system. Jadi yang kenanya orang yang menyewa lah. So kalau lebih ramai orang macam ini dalam pasaran market dengan harga rumah yang melambung, kita semua akan tak boleh sewa-sewa yang wajar, tidak ada tempat yang baik sebab itu isunya. Saya juga tertarik dengan isu tentang sebelum tu saya nak cakap tentang mereka yang ada satu macam orang macam you atau siapa yang ada satu lagi rumah untuk dia menyewa kepada orang lain. Now, ini yang ramai yang kosong. Sebenarnya dia tak nak sewa sebab dia takut. So, one, kita tengok dari segi supply, tapi kita tengok juga dari demand, which is penyewa itu. Kita kena berlaku adil. Kadang-kala ada juga cerita-cerita orang kata penyewa from hell, quote unquote, which is dia masuk rumah, dia bagi kucak-kacik satu rumah. Jadi mereka yang betul-betul ada rumah nak jaga untuk akan datang, satu je, bukan profesional. Dia macam saya tak nak bagilah, biarlah rumah saya kosong. Itu jadi rumah kosong, tak cukup pilihan tu. Padahal dialah landlord yang paling elok. Dan ketiga ni the professional. Tu yang saya tengok tadi kan adegan tu. Dia professional, dia ada real estate valuer professional, dia property agent. Dia bagi saya lah, pada khidmat saya, tak patut tidak ada profesional dari segi memberi kawasan atau unit yang livable. Itu tak boleh. Now, berbalik kepada soalan kedua, iaitu kenapa orang macam kata family pun buat. Saya daripada pengamatan kami, kita dapati di kawasan-kawasan mewah, landed dah ada fenomena bahagi-bahagi unit kepada keluarga kecil. 3-4 orang duduk 2-3 family dalam satu rumah. Ini adalah gejala yang sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Anak-anak, it's sangat tidak baik. Jadi kena juga dia buat sebab dia tak cukup untuk menyewa rumah yang betul sebab harga rumah mahal. So all these ada hubung kaitnya. Okey, doktor. Di samping itu juga kita akan meraikan juga sebarang soalan, sebarang pendapat kalian berkenaan dengan isu bilik sewa harga melampau ini. Boleh titipkan di FB MHI. Jadi kita juga dapat antara pendapat yang diberikan. Okey. Ini daripada Zahid Paan, biasanya harga rumah atau bilik sewa mahal lokasinya berdekatan dengan stesen LRT. Contoh seperti rumah flat di USJ 6. Harganya mahal sebab dekat dengan stesen LRT USJ 7 dan bas. Senang nak pergi kerja. Dan seorang lagi, Nur Hidayah ni kata, harga bilik sewa kosong dah macam nak sewa rumah. Student je faham situasi ni. Biasanya itulah, kalau student, harga 2 kali ganda dia akan bagi. Ini satu yang saya rasa sebab pasaran kita berat sebelah dan tidak ada keseimbangan daripada segi demand dan supply, maka campur tangan kerajaan mesti ada. Apa lagi kita nak buat kan? Campur tangan kerajaan mesti ada untuk memastikan satu, rumah-rumah ini wajar untuk dihuni. Pertama, makna kata potong-potong rumah ni jadi kecil-kecil ini kita jangan dibiarkan. Sebab dari segi undang-undang pun salah. Sebab if you look at the fire regulation of a house, memang benda ni tidak boleh dibuat. Memang tidak boleh dibuat. So ini adalah satu isu di mana mesti ada. Itu yang saya marah golongan profesional tu, dia tahu dia tahu benda ni tidak boleh dibuat dari segi undang-undang bangunan. Sebab ini ada fire hazard. Dan untuk jawapan untuk siapa yang tertekan sebab duduk sebelah TOD kan, what we call is a transport orientated development.
You see, kalau kita tengok garis panduan, panduan universal oleh UN Habitat, sewa wajar yang you patut dapat ataupun you patut tengok the benchmark is 25% of your income. And that's for one nice room. Okay. So kalau gaji you 2,000, saya bagi 2,000 sebab median income kita lebih kurang 2,300. 2,000 penengah. 2,000, jadi kalau 25% is about 500. But that's for a house, a nice apartment unit. Itu adalah standard antarabangsa. Jadi nampak gaya kita dah mundur daripada standard antarabangsa. Jadi ini tidak wajar dengan ekonomi madani. Tengok gambar-gambar ni. Takkanlah ini madani kan? Doktor, andai kata kalau seseorang penyewa itu kan nak melihat rumah sewa, nak sewa bilik, kemudian dilihatnya dalam ruang tamu ada partition-partition tertentu. Tetapi sebagai seorang penyewa, apa hak kita untuk bersuara? Untuk kita dapatkan hak keselesaan dengan harga yang ditawarkan? Ini soalan cepu mas. Sebab di negara kita, saya juga dalam kumpulan pengkaji daripada UIAM yang sedang membuat kajian untuk melaksanakan dan memastikan kita ada Rental Tenancy Act untuk Malaysia. Bila adanya Rental Tenancy Act, kontrak itu diselenggara, ditengok oleh kerajaan, ada akta-akta di belakangnya, maka you akan boleh memberi pandangan ataupun komplain about rumah-rumah sebegini. Itu sangat penting untuk ada. Jadi kudos to the government sekarang, KPKT dan UIA yang sedang melaksanakan ini. Jadi kita doa benda ini cepat supaya gejala ini tak berlaku. Saya terfikir pula sebab bila kita duduk di kawasan kondo misalnya kan, kondo apartmen, kan ada pihak pengurusan kan yang mengambil berat dan sebagainya. Kita tahu kalau tuan rumah tu, alah ni rumah aku boleh buat apa je aku nak. Tetapi yang kita fikir sekarang ni, kalau di kondo-kondo ni, kebanyakan diorang akan sewakan kepada pekerja-pekerja asing kan, ramai macam kilang satu rumah tu dibuat dalam 10. Dia kata 7 sampai 10 kan. Benda tu betul-betul berlaku. Macam mana pihak pengurusan, memang kalau pihak pengurusan di kawasan tempat tu memang tak boleh buat apa-apa ke? Bagaimana sebenarnya? Saya ini yang saya selalu saya orang kata advocate. Semua orang masuklah bila you duduk kondo ke apartmen, masuklah pengurusan. Memang you ada hak untuk masuk pengurusan. Sebab bila ada gejala-gejala begini, you can have a voice. You mesti ambil peduli apa berlaku kat kompleks kondo you. Sebab the management committee sebenarnya is very powerful. Betul juga you. Kalau dia setuju ataupun dia buat close one eye, saya tak nak tengoklah, ini berlaku saya tak nak tengok, dia tak ambil apa-apa tindakan, dia akan jadilah. Dia akan jadi gejala yang you cakap itu. Tetapi kalau kita masuk dalam MC itu, management committee, dan kita pastikan undang-undang di dalam kompleks itu memastikan kita nak sewa boleh kepada orang lain, tetapi dengan kehidupan wajar, tak boleh partition-partition. Ada juga kondo yang tak nak pun Airbnb, boleh. Kita boleh buat house rule, dia katakan. And that is backed by the Akta Building Law, Building by Law. Boleh buat. Akta Strata. Memang boleh buat. Jadi, kalau you don't want that to happen to your complex, you mesti ambil that mahu menjaga kawasan itu, masuk MC dan pastikan benda ni tak berlaku. Sebab MC ni dia konsensus, dia siapa angkat tangan banyak. Jadi kalau semua angkat tangan sebab dia tak duduk situ, dia beli untuk investment, of course dia nak buat ni. Kita juga mengharapkan satu hari nanti penyewa-penyewa ini mempunyai hak mereka tersendiri di bawah akta yang mungkin akan ditetapkan kemudian. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Suraya Ismail, Pengarah Pendidikan Institut Pendidikan Khazanah KRI.